亲爱的弟兄姐妹们，我们即将开始今天下午的祷告会。 Saudara-saudari, kita akan memulai kebaktian doa sore hari ini. 我们一起来唱诗第一首， Mari kita menaikkan pujian pertama. 欢欣感谢。 Bersukacitalah yang suci hatinya.我们一起先祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，我们满心感谢你， Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur 带领我们可以进入新的一年。 memimpin kami boleh masuk di dalam tahun yang baru. 在过去的时日当中， Di waktu-waktu yang telah lalu, 你看顾、你恩待了我们， Engkau memelihara kami semua, 让我们仍然有生命气息，可以来亲近你。 sehingga kami masih mempunyai kehidupan untuk mendekat padamu. 今天这个祷告会， Kebaktian doa sore hari ini, 求你借着圣灵来引导我们， mohon Roh Kudus memimpin kami, 使我们不论哪一个节目、唱诗、祷告、读经，都可以在你的引导之下。 sehingga acara kebaktian sore hari ini, baik pujian, doa maupun firman, semuanya di dalam pimpinan Tuhan. 让我们的祷告可以成为别人的祝福， Sehingga doa-doa kami menjadi berkat bagi orang lain. 叫你的事工可以得着支持。 Pelayanan Tuhan mendapat tunjangan. 许多还没有信主的人，因为我们的代求，他们得着你的救恩。 Banyak orang yang belum percaya melalui doa-doa kami boleh diselamatkan. 你的灵在我们中间自由运行工作， Roh Tuhan bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami. 每一个祷告都是按你的旨意。 Setiap doa-doa yang dinaikkan seturut dengan kehendak-Mu. 求主祝福以下的时间， Berkatilah waktu 奉耶 selanjutnya. 稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 现在我们在唱诗另外一首《尽付十架》。 Mari kita menaikkan kembali pujian Dekat ke Salib. See
现在我们进入悔罪的祷告。 Kita akan masuk di dalam doa penyesalan. 大家在过去的日子当中，我们的软弱使我们在言语行为上有过失。 Di waktu-waktu yang lalu, di dalam kelemahan kita, baik tutur kata, pikiran kita, ada kesalahan. 现在我们要在神的面前求神光照我们，使我们真正的在神的面前求主来洁净。 Saat ini kita mohon di hadapan Tuhan supaya Tuhan menyucikan setiap kita. 大家一起来认罪祷告。 Mari kita berdoa penyesalan. 亲爱的天父，我们感谢你，因为你有赦罪之恩， Kami tidak menyadari akan segala dosa 让我 kesalahan 们 kami. Mohon 在过 Tuhan 去所犯的罪，不论是在言语、在行为上，或者是在我们的思想上有得罪你的地方，主啊，求你用你的宝血来洁净、遮盖、涂抹我们，使我们可以守洁心清来亲近你。主啊，恳求你帮助我们，不但洁净自己，特别在亲近你的事情上，我们有一个敬畏你的心。主啊，你让我们真正的配得跪在你的面前来祷告，使我们的祷告没有任何的一样的拦阻。奉耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. 圣经说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们再继续唱第3首《生命之道》。 Mari kita lanjutkan pujian kita, Ajaib Firman Hidup.现在请邱直接传道主讲。 Kami mempersilakan penginjil Dani Kurniawan untuk menyampaikan firman Tuhan. 弟兄姐妹们平安，
Shalom saudara-saudara sekalian. 我们能够进到2022年的第一个祷告会。 Kita bisa memasuki minggu pertama doa pertama di dalam tahun 2022. 我们要一同来思想一个题目， Kita akan memikirkan suatu tema, 就是不要论断， yaitu janganlah menghakimi. 要珍惜宝贵。 Kita harus menghargai barang yang berharga. 好，我们先来一同低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 慈悲爱我们的天父上帝， Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, 我们要感谢你， kami bersyukur kepadamu. 你带领我们进入2022年。 Engkau sudah memimpin kami memasuki tahun 2022. 我们愿意把这个新的一年交在你的手中， Kami serahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. 愿你保守带领我们， Kiranya Engkau memimpin kami, 让我们所行所做的一切能够合你的心意。 agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. 也求你帮助我们， Juga Tuhan tolong kami, 让我们所听得到 agar firman yang kami dengar 能够引导我们走你要我们走的道路。 dapat memimpin kami, menolong kami melakukan jalan apa yang harus kami jalani. 我们将你两位仆人仰望你， Kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. 求你接近他们， Sucikanlah mereka, 使用他们， pergunakan mereka, 用圣灵来引导他们， kiranya Roh-Mu memimpin mereka, 让他们同感一灵来传讲你的话。 agar mereka dapat bersehati memberitakan firman-Mu. 谢谢你， Terima kasih Tuhan. 听我们的祷告， Dengar seru doa kami 奉主耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们要一同来看圣经马太福音第7章第1节到第6节。 Mari kita melihat kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. 找着了，请大家听我们讲台来攻读。 Kalau sudah ketemu, mari kita dengarkan dari mimbar akan dibacakannya. 马太福音第7章第1节，你们不要论断人，免得你们被论断。 Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 因为你们怎么样论断人，也必怎么样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. 为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？ Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? 你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？” Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。 Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 第6节，不要把生物给狗，也不要把你们的珍宝珍珠丢在猪前，恐怕它见到了珍珠转过来咬你们。 Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. 弟兄姐妹，我们今天要思想的是第6节。 Saudara sekalian, hari ini yang akan kita renungkan adalah ayat ke-6. 但是我们要先看第6节前面所讲的。 Tetapi kita akan melihat dulu ayat yang di depan ayat 6. 我们才能够明白第6节所讲的是什么意思。 Sehingga kita bisa mengerti ayat apa yang dimaksud di dalam ayat 6. 本章是基督耶稣登山宝训的基期，也是结尾。 Pasal ini adalah kelanjutan daripada khotbah di bukit dari Tuhan Yesus.
dan juga akhirnya. juga ini adalah akhirnya. 这番话完全是实用性的 Dan penjelasan ini adalah sangat praktis praktikal. 引导我们的言行举止 Memimpin kita bagaimana ucapan dan perilaku kita. 对神对人都很合宜 Sangat selaras antara Tuhan dengan manusia. 基督的教训都劝人为善 Ajaran Kristus adalah mengajak kita berbuat baik. 各方面都为善 Di segala hal, semua berbuat baik. 这部分紧接着主对世上财物的教训 Bagian ini adalah mengatakan bagaimana menggunakan harta yang ada di dunia ini. 讲述论断的事 Dan juga mengatakan mengenai penghakiman. 这两个主题的关系非常重要 Kedua judul ini hubungannya sangat penting. 基督徒能起诉一切的恶习 Orang Kristen bisa menghilangkan semua kebiasaan buruk ini. 却容易批评富有的基督徒 Dan juga tetapi bisa dengan mudah mengkritik orang-orang Kristen yang kaya. 相反，基督徒对工作要严谨。 Sebaliknya, orang Kristen dalam pekerjaan harus serius 以供应家里将来所需要的， untuk memenuhi。 mencukupi kebutuhan keluarga. 往往我们却忽略了前章提到耶稣的教训。 Kita melupakan, mengabaikan pasal sebelumnya dari ajaran Tuhan Yesus. 因为没有人完全凭信心过我们的生活， Karena tidak ada orang yang dengan iman melakukan hidup secara iman ini. 这样的批评很难杜绝。 Kritikan semacam ini sangat sulit untuk ditolak. 不论断别人的命令涉及下列的范围： tidak menghakimi perintah orang lain, mengandung hal-hal berikut. mengandung hal-hal berikut. 我们不应论断别人的动机， Kita bukan karena menghakimi orang lain dengan niat motivasi penghakiman orang lain. 只有神知道人心里的动机。 Hanya Tuhan yang tahu motivasi dari hati seseorang. 我们不应该以貌取人， Kita janganlah dengan melihat orang dari lahiriah saja. 我们不应该论断那些对事物 Dan juga kita jangan menghakimi mengenai makanan. 我们要估计有骆驼不洁的人。 Kita harus menolak hal-hal yang tidak baik. 我们不应论断别的基督徒的侍奉， Kita tidak menghakimi cara pelayanan orang Kristen yang lain. 再者，我们不应恶意中伤论断别的信徒。 Dan juga kita tidak dengan niat jahat untuk mengkritik orang Kristen yang lain. 有人会误解主的话， Ada orang yang bisa menyalahartikan firman Tuhan 要禁止一切的判断。 untuk menghindari segala sesuatu penghakiman. 不论发生什么事，他们只会虔诚地说 Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka hanya bisa mengatakan, 你们不要论断人，免得你们被论断。 janganlah engkau menghakimi orang lain sehingga engkau akan dihakimi. 可是耶稣并没有叫我们做是非不分的基督徒。 Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang benar.
他从来没有叫我们挥起发表意见或辩辩的能力。 Dan dia juga tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan pernyataan diri kita sendiri. 新约中有许多例子做出对别人的情况。 Di kitab Perjanjian Baru ada banyak contoh-contoh yang mengatakan mengenai orang lain, keadaan orang lain. 或者他们的行为和教训的合理判断。 Ataupun menghakimi mengenai tindakan dan pengajaran orang lain. 在这主愤怒基督徒要在几方面做决定。 Di sini Tuhan memerintahkan orang Kristen untuk memberikan keputusan dalam beberapa hal. 分辨好坏和好与最好的。 Untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang lebih baik juga. 其中包括下列的几点。 Selanjutnya adalah beberapa contoh. 第一，当信徒之间出现纠纷， Kalau ada masalah di antara orang Kristen, 要有教会中能决定事情的人来解决。 biarlah orang yang di dalam gereja yang bisa memutuskan untuk memutuskan hal ini. 这记载在哥林多前书6章第1到第8节。 Ini tertera di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 8. 第二点， Yang kedua, 本地教会判断信徒的严重罪恶， gereja setempat menentukan berat tidaknya dosa seseorang 并且采取适当的行动。 dan juga menentukan apa yang harus dilakukan. 这记载在哥林多前书5章9到13节。 Ini tertera dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. 第三， Yang ketiga, 信徒要用神的话来判断教师和传道人的道理。 dan juga orang Kristen harus menggunakan firman Tuhan untuk memutuskan guru dan penginjil, ajaran dari guru dan penginjil yang ada. 这记载在哥林多前书14章29节。 Ini ada ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 29. 第四， Yang keempat, 基督徒当遵行保罗在哥林多后书第6章14节的吩咐，要辨明谁是信徒。 orang Kristen harus melakukan apa yang diajarkan Paulus dalam 2 Korintus 6 pasal 14 yang akan menentukan siapakah orang Kristen itu. 第五， Yang kelima, 教会中的人必须判断谁有足够的资格当长老和执事。 juga orang-orang di gereja harus menentukan siapa yang layak menjadi majelis atau penatua. 这记载在提摩太前书3章1到13节。 Ini tertera dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. 第六， Yang keenam, 我们必须辨明谁是不守规矩的、懦弱的、软弱的。 kita harus bisa membedakan dengan jelas siapa yang tidak mengikuti aturan, siapa yang lemah. 并且按照圣经的引导来教导他们。 Dan juga mengajar mereka sesuai dengan ajaran dalam Alkitab. 比如记载在帖撒罗尼迦前书第5章第14节。 Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. 主耶稣警告我们说， Tuhan Yesus memberitahukan kita, 不义的论断会遭受同样的回报。 putusan yang tidak benar akan bisa menyebabkan balasan sebagai berikut. 因为你们怎么样论断人，也必怎么样被论断。 Sebagaimana engkau menghakimi orang lain, demikianlah engkau akan dihakimi. 种什么就受什么的原则，适用于所有人类的生活和事物。 Apa yang kita taburkan itulah yang akan dituai. prinsip ini cocok. Prinsip ini cocok untuk kita sebagai manusia. 马可在这原则引申在我们对神的话的应用。 Markus menggunakan prinsip ini
bagaimana kita menggunakan firman Tuhan. 记载在马可福音4章24节。 Ini tertera dalam Markus 4 ayat 24. 而路加把沿着引申到慷慨施舍的道理上。 Tetapi Lukas menggunakan prinsip ini untuk membawa orang bagaimana bisa dengan sedekah hati yang terbuka. Ya. 路加福音6章38节。 Di sini tertera dalam Lukas 6 ayat 38. 耶稣摄入我们喜欢从别人身上找缺失。 Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kita senang melihat kesalahan kecil dari orang lain. 而忽略自己同样缺失这种的天性。 Tetapi mengabaikan kesalahan kita yang sama. 他们故意夸大情况， Mereka sengaja membesar-besarkan keadaan. 采用夸张的叙述， Dan juga menggunakan cara untuk membesar-besarkan. 来使我们明白这一点。 Agar kita mengerti hal ini. 人眼中有梁木，却常常看到别人眼中有刺。 Di mata manusia, di mata kita ada balok, tetapi kita bisa melihat selumbar di orang lain, di mata orang lain. 他们甚至注意不到自己的情况。 Mereka sama sekali tidak menyadari keadaan sendiri. 如果我们有更大的缺失， Kalau kita ada kekurangan yang lebih besar, 我们却希望能帮助别人改正他的缺点， tetapi kita mengharapkan bisa menolong kekurangan kecil dari orang lain. 这实在是太荒谬了。 Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal ya. 所以我们必须先纠正自己的缺失，才去批评别人。 Oleh sebab itu bereskanlah dulu kesalahan diri sendiri, baru kita bisa mengurus orang lain. 不要论断别人的内心和动机， Janganlah menghakimi hati orang lain atau motivasi orang lain. 唯有神才是监察人心的。 Hanya Tuhanlah yang bisa memeriksa hati manusia. 我们不要盗取他的权柄， Janganlah kita mengambil hak dia. 也不要论断别人的外表， Dan janganlah kita menghakimi lahiriah orang lain. 不要称他们为假冒伪善、无可救药、被离弃的。 Janganlah menyebut mereka itu munafik. tidak tertolong. Tetapi tidak tertolong. Dan seorang yang terbuang. 这都不是我们该做的。 Ini bukanlah yang harus kita lakukan. 为什么我们要论断别人的仆人呢？ Mengapa kita menghakimi orang lain? 我们应该要劝诫、帮助，而不是论断。 Kita harus menolong, membangunkannya, bukan mengkritik. 耶稣并不禁止所有的判断。 Tuhan Yesus itu tidak melarang penghakiman. 他警告门徒，叫他们不要把生物给狗。 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, janganlah memberikan harta yang baik kepada anjing. 或者把我们的珍珠丢给猪。 Atau memberikan mutiara kita kepada babi. 按照摩西的律法， Sesuai dengan aturan dari Musa, 狗和猪是不洁的动物。 anjing dan babi adalah barang yang haram. 把两种动物用在这里， Menggunakan kedua binatang ini di sini 是用来轻蔑邪恶的人。 untuk mengatakan orang yang bersalah. 假如我们碰上邪恶的人， Kalau kita menyentuh orang yang berjahat ini, 他们以轻蔑的态度对待圣洁的真理， mereka menganggap enteng barang yang suci, kebenaran yang suci ini, 并且诋毁和攻击我们传讲关于基督的事。 dan menyerang kita dalam pengajaran mengenai Kristus. 我们便不必继续与他们谈论福音。 Maka kita jangan melanjutkan untuk membicarakan Injil dengan mereka. 继续坚持只会使犯罪的人承受更多的谴责。
Melakukan hal ini membuat orang yang berdosa lebih berdosa lagi. 所以有人反对我们传福音， Maka ada orang yang menentang kita untuk menginjili. 我们不要跟他多讲话， Janganlah banyak omong dan mereka, 免得我们跟他们发起冲突。 sehingga kita bentrok dengan mereka. 不用多言， Jangan banyak bicara. 要分别这等人需要属灵的洞察力才行。 Janganlah mengkritik orang-orang ini, tapi orang ini memerlukan rohani, bantuan rohani. 或许这就是借着经文讲论祷告的原因。 Atau ini adalah dengan firman Tuhan menceritakan tentang doa. 我们也可以借着祷告求智慧。 Kita juga bisa meminta hikmat dengan doa. 不要论断。 Jangan menghakimi. 耶稣在这里特别指的是论断别人的动机。 Tuhan Yesus di sini adalah mengatakan janganlah menghakimi motivasi dari orang lain. 而不是指论断别人对或错的行为。 Bukan menunjukkan menghakimi kelakuan orang yang salah atau benar. 唯有上帝才有能力判断人的动机。 Hanya Tuhan yang bisa menghakimi motivasi seseorang. 因为事实上，唯有他能读懂人们内心深处的想法。 Karena hanya Dia yang tahu hati di dalam seseorang. 既这样看到人的内心，上帝就爱罪人。 Karena melihat hati orang lain, maka Allah mengasihi orang berdosa. 同时，他却恨恶罪恶。 Tetapi Dia membenci dosa. 人们只能辨出外貌， Orang hanya bisa mengenal dari lahiriah saja, 而看不到人的内心， tetapi tidak melihat hatinya. 所以不可避免会犯错误。 Sehingga 第二个 tidak bisa menghindari kesalahan. 耶稣在这里指的并不是基督徒介意区分对与错， Di sini Tuhan Yesus di sini menunjukkan kepada orang Kristen untuk membedakan benar atau untuk salah. membedakan benar dan salah, 那种有良的识别判断力 dan mempunyai sikap yang mempunyai benar. sikap yang untuk memutuskan. 而是指挑剔、尖锐，通常都不公平的批评。 Juga kita menunjukkan bagaimana ketidakadilan. 马太福音7章2节 Matius 7 ayat 2告诉我们， mengatakan, 因为你们怎么样论断人，也必怎么样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukurkan. 所以我们要怎么样去论断呢？ Bagaimana kita akan menghakimi? 我们可以比较马可福音4章24节、 Kita bisa bandingkan Markus 4 ayat 24, 路加福音第6章38节。 Lukas 6 ayat 38, 我们用什么量器量给别人，也必用什么量器量给我们。 dengan apa kita mengukur orang lain, dengan alat itu pun kita akan diukur. 因为不公平的挑起是不公平的， Karena penghakiman dan rasa yang tidak adil itulah memang tidak adil. 有甚至于一个人对同胞的不公平， Bahkan kalau ada ketidakadilan kepada sesama kita, 会导致审慎的审判。 bisa menimbulkan penghakiman daripada Tuhan yang suci. 就像耶稣在不饶恕人的恶仆的比喻中所指导的一样， Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam orang yang tidak mengampuni orang lain.
这记载在马太福音18章 seperti di Tercatat. Matius 18 23到35节。 ayat 23 sampai 35. 我们可以谴责犯罪的行为， Kita bisa melihat menegur， kita bisa menegur kelakuan yang berdosa, 但是要像上帝一样， tetapi seperti Tuhan. 我们必须始终准备饶恕犯罪的人。 Kita harus selalu siap untuk mengampuni orang yang bersalah. 我们可以怜悯犯罪的人， Kita bisa mengasihi orang yang berdosa, 而绝不饶恕他已经犯下的罪行。 tetapi tidak mengampuni dosa yang diperlakukan. 接下来，马太福音7章第3节， Selanjutnya Matius 7 ayat 3. 为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？ Mengapa engkau melihat ada selumbar di mata saudaramu, tetapi tidak melihat balok di matamu? 为什么看见？ Mengapa bisa ngelihat? 请比较路加福音第6章41节， Bandingkan dengan Lukas 6 ayat 41. 有话这样说： Ada kata-kata seperti ini. 那些住在玻璃屋房子里面的人，不该扔石头。 Orang yang tinggal di dalam rumah kaca, rumah yang dibuat dari kaca, tidak boleh melempar batu. 因为当他丢石头，他会把他自己房子的玻璃炸坏。 Karena dengan engkau merusak rumah itu, melempar batu itu, engkau sudah merusak rumahnya sendiri. 所以我们自己有弱点，就不要说别人的坏处。 Jadi kalau kita punya kelemahan, jangan menunjukkan kesalahan orang lain. 这有相似的意思。 Ini adalah perbedaan. 还有一个阿拉伯的术语是这样说的： Ada peribahasa dari orang Arab. 为什么看见你弟兄眼中有刺，却看不到自己眼中有衡量呢？ Kalau kita bisa melihat selumbar di mata saudaramu, kenapa tidak bisa melihat balok yang di matamu? 这个刺在希腊文叫做 karpos， Di dalam selumbar ini di dalam bahasa Yunani adalah karpos. 它的意思就是一个很小的碎片，或是剑片，或者是木屑。 Artinya adalah suatu yang kecil, sesuatu kayu yang kecil gitu. 无论多么小，在眼中会非常刺激难受。 Tetapi meskipun demikian kecil, tetapi di mata itu nggak enak dan menyakitkan. 当然，刺代表较小的过错。 Ya, memang selumbar ini menunjukkan salah yang begitu kecil. 我们好挑剔别人，总是容易察觉别人。 Kita bisa melihat kesalahan orang lain. 任何的一种过错， Kesalahan apapun juga. 无论哪过错，多么微不足道， Meskipun sedemikian kecilnya kesalahan kita, orang itu. 这个梁木 Selumbar ini. 在希腊文是 dokos， Di dalam bahasa Yunani adalah dokos. 是一根眼木， Balok ini adalah suatu balok 或者一个很厚的板， atau papan yang tebal. 一块用于建造房屋的木材。 Kayu bahan untuk pembuat rumah. 所以马太福音7章4节这样说： Oleh sebab itu Matius 7 ayat 4 mengatakan, 你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？ sehingga di mata kamu itu ada balok. Bagaimana kamu bisa ngomong pada saudaramu, biarlah saya mengeluarkan selumbar dari matamu? 我们提供这样的服务，并不是出于要帮助别人的愿望， Menunjukkan hal ini bukan untuk membantu orang yang salah, 但是要唤起人注意哪儿有根刺的事实。 tetapi akan menunjukkan kenyataan ada selumbar di mata seseorang. 并且使人想到提供这种服务的人是有智慧和技巧的。
Mengatakan orang yang bisa melakukan hal ini adalah mempunyai cara-cara tertentu yang berhikmat. 两目就是完全忘记了自己曾犯过多少次错误，以及自己的弱点。 balok ini menunjukkan bahwa kita melupakan semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. 假冒伪善的人对犯错的弟兄变得不耐烦了。 Orang yang munafik itu tidak sabaran terhadap kesalahan orang lain. 所谓的基督徒，很多经常对别人所采取的或认定的方针，表示深感的慷慨。 Maka orang Kristen itu seringkali melihat kesalahan orang lain. 后来的事却显明他自己有他们所控告别人的那些罪恶。 Tetapi selanjutnya malah menunjukkan kesalahan dia sendiri. 就好像那个犯奸淫的妇人带到耶稣面前， Seperti wanita yang berzina ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. 法利赛人把他带到耶稣的面前， Orang Farisi membawa dia ke hadapan Tuhan Yesus. 他们其实像这个妇人一样犯了很多的错误， Sebenarnya mereka sama seperti wanita ini banyak berbuat dosa. 但是他们却不感到自己。 Tetapi mereka tidak merasakannya. 西门论断玛利亚也是这样的。 Demikian pun Simeon mengatakan Maria. 记载在路加福音第7章36到39节。 Seperti di kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. 基督徒若发现自己的弟兄有过错， Kalau orang Kristen melihat saudara sendiri ada salah, 就当用温柔的心把他挽回过来。 maka harusnya dengan hati yang lembut menarik mereka kembali. 考虑到自己也可能受试探， Dan juga mempertimbangkan bahwa kita pun mungkin bisa berbuat salah yang sama. 并且可能会在哪一点事上跌倒， Bahkan bisa jatuh di dalam hal yang sama. 或者我们将来也会这样做。 Mungkin nanti kita pun akan melakukan hal yang sama. 马太福音7章5节说： Matius 7 ayat 5 mengatakan, 你们这假冒伪善的人，先弃掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，弃掉你弟兄眼中的刺。 ayat Matius 7 ayat 5 mengatakan, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 耶稣警告我们， Tuhan Yesus memperingatkan kita, 不义的论断会遭受同样的回报。 penghakiman yang tidak baik ini juga akan berbalik pada kita. 耶稣揭露我们喜欢从别人身上找小缺点， Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita itu senang melihat kesalahan orang lain. 而忽略自己的同样却是这种天性。 Tetapi menghilangkan kebiasaannya kesalahan kita sendiri, mengabaikan kesalahan kita. 如果我们有更大的缺失， Kalau kita ada kesalahan yang lebih besar, 更切希望能够帮助别人改正他们的缺点， dan mengharapkan mau merubah kesalahan orang lain, 这是一个错误的。 ini suatu hal yang salah. 我们要先纠正自己的缺失， Luruskanlah dulu jalan sendiri, 然后才去批评别人。 baru kita mengkritik orang lain. 看得清楚， Melihat dengan jelas. 只有一个是帮助我们犯错的弟兄， Hanya ada satu orang yang bisa menolong kita mengatasi kesalahan ini. 如果有需要就准备，乐意亲自受苦，才能看得清楚去帮助别人。 Kalau perlu, kita harus mempersiapkan diri untuk berkorban menolong mereka agar bisa melihat dengan jelas. 在人际关系的领域中， Dalam hubungan orang antar manusia, 帮助别人看到并除掉他们品格和生活中的缺点， untuk membantu orang menghilangkan kebiasaan dan kesalahan yang jelek, 打算做这样的人，需要最清楚、最是
的眼力。 Kalau mau melakukan hal ini, kita harus mempunyai pandangan yang jelas sekali. 呀，救主在这里引导我们如何去对待别人的错。 Tuhan menolong kita bagaimana, mengajar kita bagaimana untuk menghadapi orang yang salah. 他的语气似乎在批评文士和法利赛人。 Dia mengatakan dan mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat. 他们定起别人的罪来苛刻严厉， Dengan keras mereka menyalahkan seseorang. 最唯一的通常都是如此。 Ini memang biasanya seperti itu dilakukan. 所以我们不要去论断别人， Maka kita jangan menghakimi orang lain. 我们要论断自己， Kita harus hakimi diri sendiri. 论断自己的行为， Hakimilah kelakuan kita sendiri. 但不是要去论断弟兄。 Dan bukan menghakimi orang lain. 不要以为我们有权利去论断别人， Jangan memikirkan kita itu berhak menghakimi orang 而 lain. 别人没有权利论断我们。 Tetapi orang lain tidak berhak menghakimi 我 kita. 们要彼此顺服， Kita harus saling mematuhi. 这是我们的原则。 Inilah prinsip kita. 不要做多人的师傅。 Janganlah menjadi guru orang lain. 雅各书第3章第1节， Yakobus 3 ayat 1. 不要因别人的一时疏忽就妄下结论。 Bukan karena kelalaian seseorang, 而我们因别人的外表就判断他的内心。 maka kita melihat kelakuan lahiriah dia, maka kita menyalahkan hatinya. 而我们自己却常有偏见。 Dan juga kita sering pilih kasih. 所以弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 我们不要辩论别人的内心和动机， janganlah mengkritik hati dan motivasi orang 因 lain. 为只有神才是监察人心的。 Karena hanya Tuhan yang memeriksa hati seseorang. 我们不要夺取上帝的权柄。 Janganlah kita mengambil hak dari Tuhan. 所以弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 我们要明白神的话， kita harus mengerti firman Tuhan. 我们不要喜欢去论断别人。 Janganlah kita senang menghakimi orang lain. 我们要先来看自己的情形如何， Kita harus lihatlah hati kita sendiri, keadaan kita sendiri. 让我们不至于犯错。 Sehingga kita tidak berbuat salah. 愿神帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们一同低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你， Tuhan, kami bersyukur padamu. 你教导我们 Engkau mengajar saya, 不要去论断别人， jangan menghakimi orang lain. 免得我们被论断。 Agar kita tidak dihakimi. 因为我们用什么样的量器量给别人，同样我们也要用这样的量器量给我们自己。 Sebagaimana kita mengukur orang lain, sedemikian juga kita akan diukur. 所以求神你帮助我们。 Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami 所以当我们还没有看到别人的错误之前， agar sebelum kami melihat kesalahan orang lain, 我们要先来看我们自己的内心如何。 biarlah kita melihat hati sanubari kita bagaimana. 求你赦免我们的过错， Tuhan ampunilah segala dosa kami. 帮助我们 Tolong kami 照你的话来施行， agar melakukan firman-Mu, 好让我们不得罪你。 agar kami tidak berdosa 谢 kepadamu. 谢你， Terima kasih Tuhan. 听我们祷告， Dengar doa kami 奉主耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 现在我们要为几项的事情祷告。 Kita akan berdoa untuk beberapa hal. 我们先为我们的会众们祷告， Mari kita berdoa untuk jemaat kita. 为他们感谢上帝， Bersyukur untuk para jemaat 可以结束2021年，进入新的一年。 boleh mengakhiri tahun 2021 dan masuk di dalam tahun yang baru. 我们继续让信徒们可以依靠上帝，仰望上帝。 Kita terus berdoa supaya para jemaat terus berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. 我们一起祷告， Mari kita berdoa.
亲爱的天父，我们感谢你，若不是你的保守，我们没有一个人靠自己可以进入每一天。若是我们，你允许我们可以进到新的一年，这是你自己的恩典跟安排。主啊，我们愿意让这一年正是我们得做你自己的带领，得做你的祝福，也成为许多人的祝福。主啊，许多的会友们在困难的当中，在不同的情况当中，我们为他们代求，愿你把信心赐给他们，使他们继续仰望你，继续依靠你，使这新的一年，正是他们享受你的恩典、你的预备、你的安排。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们。现在我们也为做我们的会众，在新的一年有更新的生活，爱神，敬拜上帝，积极的参与侍奉，我们为他们的信心增长祷告。 Mari kita juga berdoa untuk jemaat di tahun yang baru ini, supaya semua kehidupan dapat diperbaharui, semakin mencintai Tuhan, semakin cinta dengan ibadah, semakin giat melayani Tuhan, dan iman jemaat lebih bertumbuh. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，你恩待福音堂许许多多的信众会友们。主啊，进入新的一年，让他们真是不是停滞在一个异端的路上，乃是他们善用时间来追求更多的亲近你，更多的读经，更多的祷告，也让他们能够参与侍奉，一切他们所做的都能够合乎你的心意。我们恳求你更新他们的生活，使他们过去没有亲近你的，现在你催逼他们愿意常常祷告。主啊，没有侍奉的，你也让他们愿意侍奉。还有许多的信徒，主啊，他们在苦难的当中灰心丧胆，求主安慰他们，鼓励他们，使他们起来为你来做你要他们做的工。我们不能够提名，但是你了解他们，求主恩待，奉耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要为教会以外的世界来祷告。 Sekarang kita akan berdoa untuk gereja-gereja di dunia. 求主可以完成普世布道的工作。 Mohon Tuhan dapat menggenapi pekerjaan di 可以 dunia. 引得更多的人来归向主。 Memenangkan lebih banyak orang untuk datang pada Tuhan. 无论是哪一个地区、城市、国家和远离的人， Baik dari daerah atau kota, suku-suku bangsa dan bahasa yang bermacam-macam boleh 好， dimenangkan. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主耶稣，我们不但要顾自己的教会，我们也为教会以外的许许多多的这个宣教事工来祷告。主啊，有许多不同语言的、不同种族的、不同背景的，主啊，你把感动放在每一个宣教的事工的人，让他们真是被上帝的灵所催逼去传福音给这一些的人。主啊，不论是借助媒体，或者是借助讲道，或者是个人布道，求主祝福这一些愿意为你出去布道的人。 让很多的人因为他们的这个努力，他们的热心，他们被圣灵所感动，所做的一切工作，可以叫许多的人归向你，引得万民归你。祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要为大使命的本质来祷告。 Mari kita berdoa untuk amanat agung. 我们恳求上帝的教会能够在实行使命的事情上，真是向神忠心。 Kita berdoa agar pelayanan amanat agung ini boleh
penuh dengan kesetiaan mengikut Tuhan. 让教会一切的事工能够以使命为侍奉的核心， supaya semuanya dapat dikerjakan sesuai dengan amanat agung. 教会有更多的宣教团契， Lebih banyak lagi misionaris, 支援宣教和宣教士。 mendukung pelayanan-pelayanan misionaris. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的主，我们恳求你帮助教会有所看见，主啊，不是单单看自己的里面的教会的需要，乃是看到许多教会以外的合场，有很多忠心于你，主啊，他们完成你自己所托付的使命，不论是哪一个宣教士，在无神论的国家，或者是在许多反对基督教的国家，在外面做宣教士的，他们有种种的困难，恳求你帮助，主啊，让他们真是仰望你的时候，你供应他们一切的需要，你恩待他们，使他们真是有能力做成你自己的工作，完成你所托付的大使命。主啊，帮助教会以完成使命来为这个讨论或者是服事的克星，他们真是愿意全力为福音的缘故，多方的祷告跟支持，奉耶稣基督的圣名祷告，阿们。现在我们要为中国来祷告。 Mari kita berdoa untuk negara Tiongkok. 在中国这个新冠疫情卷土而来， Di Tiongkok terjadi kembali wabah COVID, 特别是在西安的城市， khususnya di kota Xi'an. 现在是完全的封锁。 Sekarang mereka sedang isolasi. 因为感染的人很多， Karena banyak yang terkena wabah ini. 求上帝怜悯， Mohon belas kasihan Tuhan, 让政府有这个有效的做抗疫的工作， sehingga pemerintah dapat melakukan pencegahan-pencegahan ini dengan baik. 使这个有千万人口的城市可以恢复正常。 Sehingga ratusan ribu orang di kota ini dapat hidup normal kembali. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们知道中国是我们的祖国，我们那边有那么多千万万的人，主啊，我们为他们恳求你，特别现在疫情如果卷土而来，主啊，特别在西安的城市有那么多的人受感染，主啊，求你开恩怜悯，让他们在苦难中转身转言向你祷告，恳求你垂听，你医治他们，主啊，使他们从疫情的危险当中得做你的保佑，得做你的安全。主啊，恳求你听我们的呼求，让政府有爱心、有智慧，在处理这一件的事情上能够做得美善，叫许多的百姓可以因为这个政府的措施，他们能够恢复正常。我们不能做什么，只能够求你恩待。主啊，那边有许许多多思想是无神论主义的，恳求你帮助，借助这一个事情提醒他们，单单仰望上帝，不是靠自己。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们。你
现在我们要为宣教事工来祷告，感谢巴罗西亚传教部属下的仆人，在上帝的同在和帮助下，能在2021年所有的事工上有很好的不是。Mari kita berdoa untuk pelayanan misi, mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi semua pelayanan misi dan para pelayan yang ada di bawah Parousia Ministry dapat melayani dengan baik di tahun 2021 yang lalu. 来，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berdoa dalam surga, Tuhan bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan misi yang telah boleh dijalani di tahun yang lalu ya Tuhan. 顺利进行发展，很好的发展，能够更宣教更多的人信耶稣，而且他们要参与侍奉工作。谢谢恩主耶稣，奉耶稣基督的圣名感恩祷告，阿门。 Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu atas pelayanan misi di Parousia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 接下来为巴罗西亚事工所做的一切努力，引得新的灵魂成为主耶稣门徒，感恩，同时为会众通过祷告力量基金给予所有的支持来感恩。 Bersyukur untuk jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dan telah menjadi murid Tuhan Yesus melalui segala daya upaya yang dilakukan oleh Parousia Ministry. Bersyukur untuk semua dukungan yang diberikan jemaat, baik melalui doa, daya, dan dana. 请我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur ya Tuhan untuk segala jiwa-jiwa baru yang telah boleh dimenangkan Tuhan bagi Tuhan melalui 也希望会友们能参与奉献，在金钱上支持，还有呢许多的这些圣工人员呢更积极的来参与侍奉。所以说，希望我们教会能真正成为一个福音事工教会，广传福音，领人归主。希望更多的人们的灵魂可以蒙恩得救，成为上帝的子民，上帝的门徒。谢谢恩主耶稣，求主赐福恩待我们的事工。谢谢主，奉主的名求，阿们。 现在为我们每一个民族来祷告，盼望还为认识上帝的灵魂能得救，也为我们还未信主的家人能得救祷告。 Berdoa untuk setiap suku kita masing-masing, bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, juga doakan keluarga kita yang belum percaya agar dapat diselamatkan. 请我们开声祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，感谢赞美你，求你帮助我们，让我们每一个家庭呢都能够献出自己的身体力量来参与侍奉工作、宣教工作，让还没有得救的灵魂可以蒙恩得救，让有更多的人能够听福音得救。谢谢恩主耶稣，奉主的名感恩祷告。 Tuhan tolong Tuhan agar Injil Tuhan boleh diberitakan di mana-mana tempat. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan dan Tuhan saja mau bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 现在呢，我们进入为印尼国家来祷告的事项。继续为新冠肺炎疫情在本国仍然得到控制祈祷，政府坚决执行卫生准则，隔离城市，避免会有 第三波疫情发生。 Mari kita berdoa untuk negara Indonesia. Doakan terus untuk kondisi COVID-19 di Indonesia yang tetap terkendali, agar pemerintah tegas menegakkan prokes dan karantina supaya tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. 请我们一起开声祷告。 Mari kita berdoa. 耶稣，感谢赞美你丰盛的恩典里保守怜悯，谢谢主带领着印尼国家的领导层呢，能够更好的来执政，并且他们能够很确定的来帮助，以致呢，希望第三期的这个疫情呢，不要再临到印尼国家，让印尼国家的人民可以平安的度过这灾难的一段时间。 主啊，请求你帮助，把这个疫情呢驱除离开印尼国家。谢谢恩主耶稣，我们靠你的圣，奉耶稣基督的圣名，感恩祷告。Tuhan yang menolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 现在呢，我们祈求国会在2022年国家立法不拖延，把资产没收法案和现金交易限制法案呢列入 审查议程，因为这两个法案呢，可以预防贪污以及根除腐败，维持来祷告。
Doakan agar DPR tidak menunda-nunda memasukkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal, keduanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, ke dalam prolegnas DPR tahun 2022. 请我们开声祷告。 Mari kita 主耶 berdoa. 稣，感谢赞美你，求你帮助官政府的官员们，他能够呢抓那一些贪污分子，能够澄清贪污国家政府钱的这些人，希望呢国库不空隙，骗政府财政的钱的这些人呢，希望他们能够抓牢。主耶稣，求你在这个印尼国家里面执行你的财政政权。 来领导，以致呢这个国家可以国泰民康，人民都能够过一个美满的生活，不被欺骗。谢谢恩主耶稣，你是我们的主，求你来拯救我们，引导我们。谢谢，奉耶稣基督的圣名感恩祷告。现在我们要欢迎新来参加我们祷告会的人。 Kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian doa kali ini. 一起来唱，在主里我们是一家人。 Mari kita menaikkan sebuah pujian dalam Yesus kita bersaudara.现在是报告 Pengumuman. 同样，我们的华语翻译闽南话的双语主日崇拜会，每个礼拜天上午10点通过 YouTube 进行。 Gereja kami setiap hari Minggu diadakan kebaktian dwi bahasa dari bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien melalui YouTube setiap hari Minggu pukul 10 pagi. 还有我们教会定1月16号上午10点将举行2022年首次的圣餐主日崇拜会。 Gereja kita juga akan mengadakan perjamuan kudus yang pertama di tahun 2022 ini, yaitu pada tanggal 16 Januari. 现在我们已经分发圣餐饼跟杯。 Roti dan cawan telah dibagikan. 若是到1月11号还没有收到的， Bagi saudara-saudari yang belum menerimanya sampai dengan 11 Januari, 请亲自来到教会领取。 silakan datang ke gereja untuk mengambilnya. 还有我们的华文跟印尼文双语的主日学。 Kami juga mengadakan sekolah minggu di dalam dwi bahasa, yaitu bahasa Mandarin. 每个礼拜天上午9点通过 Zoom 进行。 Bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. 你们需要 Zoom 的链接，请联络我们。 Bagi yang memerlukan linknya, silakan menghubungi kami. 另外，我们每拜二晚上7点也通过 Zoom 进行我们的祷告会，同工祷告会。 Juga setiap hari Selasa malam pukul 7 diadakan kebaktian doa melalui Zoom. 需要 Zoom 连接址，请联络我们。 Bagi yang memerlukan link Zoom ini, silakan menghubungi kami. 弟兄姐妹们有特别的属灵或者是其他需要的，
要跟我们分享见证的，你们都可以联络我们。 Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksian-kesaksian, silahkan menghubungi kami. 我们的WhatsApp 是0895-2000011。 WhatsApp kami adalah 0895 20611. 呀，报告到这里为止。 Pengumuman sampai di sini. 我们再继续唱颂赞诗歌第5首，坚信不疑。 Mari kita menaikkan pujian penutup, yaitu Iman Tetap Teguh. 圣颂439首。 SPK 439.好，弟兄姐妹，我们要结束今天的祷告会。 Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa hari ini. 我们用起立来领受祝福。 Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. 愿主耶稣基督的恩惠、我父上帝的慈悲、圣灵的感动、交通，常与我们同在，直到主耶稣再来的日子，帮助我们不去论断别人。Kiranya kasih Tuhan Yesus, belas kasihan daripada Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan kita tidak pergi untuk menghakimi orang lain mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Kebaktian selesai. Tuhan berkati kita.